Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Speaker, izinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bekalan tambahan untuk sama-sama kita melihat isu-isu yang mungkin menjadi kepentingan kita bersama. Saya mulakan dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang tepat dan benar. Dengan itu Dia akan memperbaiki ke atas kamu segala amalan kamu, lalu Dia mengampuni dosa kamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah memperolehi kejayaan yang besar. Saya akan terus masuk kepada isu yang ada kepentingan bagi pihak Kementerian Keuangan, khususnya dalam bekalan tambahan ini, iaitu isu yang berkaitan dengan tabung haji lagi. Nampaknya isu tabung haji ini seperti yang disebut oleh Menteri kemarin punya satu kepentingan yang besar. Dan saya ingin jelaskan di sini kepada Tuan Speaker dan seluruh Dewan bahawa isu tabung haji ini tidak hanya melibatkan kementerian ataupun jabatan Perdana Menteri bahagian agama semata-mata. Pada masa pemulihan dibuat, ia telah melibatkan dua lagi kementerian besar, iaitu Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Ekonomi pada waktu itu. Ini tidak termasuk bank negara yang juga memainkan peranan dalam memberikan pandangan untuk memastikan proses pemulihan tabung haji itu berjalan dengan lancar. Sebab itulah saya berdiri untuk bertanya, mendapat penjelasan kepada Kementerian Keuangan tentang komitmen kerajaan hari ini terhadap proses pemulihan yang mana Kementerian Keuangan memainkan peranan yang cukup besar dalam menjayakan proses pemulihan tabung haji ini. Izinkan saya, Tuan Speaker, untuk mengajak para Dewan, ahli Dewan sekalian untuk memahami kenapa Kementerian Keuangan berada di dalam cerita tabung haji ini. Dan saya ulangi bahawa jikalau kita gagal memahami proses awal, kita tidak akan memahami proses di hujungnya dan implikasinya. Pertama, ketika kita melihat suasana keadaan tabung haji, ada 4 option yang diberi kepada kita. Satu ialah suntikan terus dari kerajaan. Option ini tidak relevan kerana ia akan membebankan hutang negara. Kedua, kita aktifkan Section 24 tabung haji, tetapi akhirnya tabung haji akan membayar balik kepada kerajaan dan tabung haji ketika itu sedang tenang. Ketiga, kita membuat apa yang dinamakan sebagai aset yang tertangguh supaya tidak terlihat di dalam akaun kita dan kita bahagikan pada tahun-tahun yang hadapan. Dan yang keempat, Tuan Speaker, ialah kita menggunakan kaedah syarikat bertujuan khas di mana aset-aset sakit di dalam tabung haji kita pindahkan, dan dengan pindahan itu kerajaan ada komitmen untuk menilai dengan harga prime. Nilai yang dipindahkan secara market value ialah 9.7 bilion, iaitu 100 lebih equity, 29 hartanah dan 1 syarikat peladangan yang tidak tersenarai. Tapi kerajaan oleh kerana nak menyelamatkan tabung haji dalam masalah defisit yang semakin besar ketika itu, kita telah menilai harga pindahan itu kepada 19.9 bilion. Dan dengan itu syarikat yang bertujuan khas ini, iaitu Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad UJSB, berada di bawah Kementerian Keuangan yang diperbadankan. Dan dia ada obligasi
untuk membayar balik segala tanggungan dia, hutang-hutang dia kepada kerajaan, dan tabung haji mendapat terbitan sukuk yang bernilai 19.9 bilion. Di sinilah peranan Kementerian Kewangan yang saya ingin bangkitkan. Ya, ia bukan soal tabung haji saja, tetapi komitmen yang kita maksudkan itu. Kenapa kita lakukan pemulihan ini? Pertama ialah kerana menurut Jabatan Akaunten Negara sendiri, kenyataan bahawa berlaku defisit 4.1 bilion itu bukan rekaan daripada tabung haji ataupun saya selaku menteri yang bertanggungjawab ketika itu. Tetapi ia adalah daripada Jabatan Audit Negara sendiri, di mana pada waktu itu, jika diizinkan untuk saya sebut di sini, tanggungan ataupun liabilities yang ada pada tabung haji waktu itu ialah 74.4 bilion, manakala aset ialah 70.3 bilion yang menyebabkan defisit 4.1 bilion. Kenapakah perkara ini sangat penting untuk kita tonjolkan? Kerana, Tuan Speaker, tanpa aset ini diperbaiki, kedudukan dia yang sepatutnya melebihi daripada tanggungan, hibah tidak dapat dikeluarkan. Apabila hibah tidak dapat dikeluarkan, ini akan menjejaskan para pendeposit, di mana kemungkinan besar juga yang menjadi kebimbangan kami pada waktu itu ialah akan berlaku panik ataupun bank run, dan waktu itu kecairan untuk membayar balik para pendeposit yang lari daripada tabung haji akan menjadi satu sistemik problem kepada pasaran kewangan, pasaran saham, dan juga pasaran hartanah. Inilah yang dimaksudkan oleh Bank Negara menegur tabung haji. Ia menegur, mungkin ketika itu pengurusi tabung haji telah membalas surat terima kasih kerana mengambil berat, dengan menyatakan dia akan cuba untuk mengikuti piawaian. Tetapi jangan lupa, Tuan Speaker, bahawa tabung haji walaupun tidak di bawah kawal seliaan Bank Negara, tabung haji punya kepentingan di dalam sektor perbankan seperti Bank Islam, punya kepentingan dalam sektor takaful seperti Takaful Malaysia Berhad. Oleh kerana itulah, supaya tidak berlaku kesan di pasaran, maka diberi ingatan kepada tabung haji pada waktu itu untuk mengambil langkah-langkah agar tidak berulang, ataupun agar yang disebut 3 perkara, iaitu isu untung yang di-accumulated, untung itu akan semakin merosot, dan yang kedua ialah waktu itu nilai tanggungan dan aset itu jadi aset 80 sen berbanding dengan nilai tanggungan RM1 Malaysia. Kebimbangan inilah yang akan menjadi satu masalah kepada pasaran, dan kerana itulah kami mengambil langkah yang drastik berpandukan kepada apa yang telah disebut oleh Jabatan Akaunten Negara yang berakhir pada 2017. Ya, Baling. Saya lihat Baling bangun. Baling kena simpan poin sikit, nanti kita nak debat pada 14 hari bulan. Tak apa, itu di sana, ini di sini. Silakan. Kita ada banyak forum. Terima kasih. Kali ini saya akan bagi ruang. Tapi jangan ambil masa saya itu aja. Saya tinggal 5 minit aja lagi. Kita akan minta Datuk Speaker yang bijaksana tambah masa. Yang Muhammad, terima kasihlah. Terima kasih Yang Muhammad, Datuk Seri Speaker. Apa yang dinyatakan oleh Yang Muhammad Parit Bunta ni, saya teliti. Kebanyakan yang dimaklumkan, dia tak habis. Tak ada titik nota. Dia dengan izin hanging. Contohnya, saya telah menulis surat kepada Yang Bahagia Tan Sri Zeti Akhtar Aziz pada 18 hari bulan Januari 2016. Ini surat saya. Ya. Tapi Yang Berhormat, sedar atau tidak, saya dah berulang kali menyatakan pada Kulim dan sebagainya, pada 26 Januari, Bank Negara telah balas surat saya menyatakan bahawa tabung haji dah mula prudent
Dan saya boleh bacakan lagi sekali kalau tak faham tadi saya kata. Okey, in relation. Terima kasih Balin. Saya rasa okey, point, tak apa, okey, satu keduanya. your point has been raised masa Kulim Bandar Baru berucap Keduanya, tadi. yang berhormat, Izinkan saya, Yang Berhormat Tuan Parik Bunta Speaker, menyatakan sebab point bahawa dia adalah kami point tidak yang- membuat laporan kewangan kami mengatakan dalam di sini Rompin, laporan kami Speaker. reserve Point, lain Speaker. yang tak Rompin. realize 4.560 bilion. Okey. Kerugian kami telah menyatakan. Saya nak bagi contoh pada tu yang betul. Tuan Speaker, Hari ini saya rasa COVID-19 Tuan TNB, Telekom, Maybank, Tuan Speaker, ini semua adalah saham floor jatuh. saya. Saya Jadi ada 4 adakah minit syarikat lagi. tabung waktu tabung haji nak Tuan bankrupt? Speaker, Ini saya mohon sama supaya masanya. Tapi diberikan- maksud saya tadi, jangan boleh bahas, jangan kelirukan Dewan. Tak apa, Tapi tak apa. yang penting Yang tu kami saya tak terima. jual. Kami, Tidak, saya nak tidak. bagi tahu berkaitan Tuan dengan Speaker, saya Tamako, tidak pernah berkaitan menyentuh dengan dalam peladangan. ucapan saya Peladangan mana-mana itu dijual individu. dengan Cina. Saya Padahal hutang menyatakan- kepada ayah iaitu tabung haji. Tabung haji tak Tuan pernah Speaker. minta duit daripada tabung haji plantation. Kami bagi pinjam. Tuan Speaker, Tak apa. ini Tiap-tiap saya tahun bayar tidak dividen. menuduh sudah. siapa ni? Tapi mereka Ini mengelirukan adalah- Dewan. tidak. Termasuklah Speaker. Kulim Bandar Baru tadi. Tuan Speaker, Sekarang ni boleh minta Baling duduk tak? Sebab Saya yang Mohd Speaker Okey. sikit saja. Okey, terima Tuan kasih Speaker. Balin. Silakan ya Rompin. Rompin, saya nak- ada masa 3 Sikit minit. je. Tak adil saya boleh nak Yang Berhormat Parik Bunta, Rompin berdiri. Sikit saja. Boleh. saya Rompin. bagi tapi tolong Okey, ringkas, tak ada. lepas tu saya nak Dia teruskan. minta pendek yang Okey. Berhormat Rompin. Bila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, dia menghabiskan kontrak CEO, menggantung pekerja-pekerja, pengurusan. Alih tak sekarang ini, kerajaan ini ambil alih kerajaan, saya minta CEO tu diberi cuti selama beberapa bulan supaya satu kajian yang lebih teliti, adil, dapat dilakukan demi untuk Okey, keadilan. Tuan Speaker, sebenarnya. itu soalan boleh Ya. perlu dijawab oleh menteri bukan saya. Yalah, saya rasa Okey, itu yang terima kasih. adilnya. Baik, saya ingin Kerana menjelaskan Tuan kepada Menteri, saya minta 2 kali briefing daripada tabung haji semasa kami membangkang. Dia tak layan pun. Saya minta, ahli-ahli Okey. yang berhormat minta. Terima kasih. Layan. Terima kasih atas keprihatinan Rompin. Saya ingin jelaskan kepada Baling tentang apa yang disebut sebagai respon kepada Bank Negara. Saya ingin menjelaskan apa yang kami sebut di sini adalah berlandaskan kepada teguran audit 2017. Tadi dia sebut, dia jawab 2016. Bank Negara hantar Disember 2015. Makna dia mengambil masa untuk menjawab, tetapi akhirnya yang menjadi kita punya apa kita panggil benchmark, Tuan Speaker, yang menjadi kita punya asas untuk membuat pemulihan bukan surat Bank Negara itu, tetapi apa yang kita jadikan asas ialah laporan audit 2017. Itu dua benda yang berbeza. Ya, dia respon, terima kasih, alhamdulillah Baling, tapi yang kita jadikan ukuran untuk kita jadikan sebagai satu proses pemulihan itu ialah berpandukan kepada teguran audit tahun 2017 yang menyebut 2 perkara besar yang berkaitan dengan soal perakonan yang tidak bertanggungjawab. Pertama ialah polisi yang dinamakan sebagai rosot nilai yang tidak konsisten. Ini yang tadi disebut oleh Baling yang menyatakan unrealizable asset. Dia duk sebut, kita kira unrealizable asset. Masalahnya, unrealizable asset ini, unrealizable losses ini perlu dibuat satu polisi nilai rosot yang ditentukan oleh Malaysian Financial Reporting Standard. Bukan dibuat tukar-tukar daripada 70% naik 80%, kemudian naik 90% yang bercanggah dengan standard Yang Berhormat, Malaysian Reporting. Yang Berhormat Parik Bunta, Ini yang Yang dimaksudkan Berhormat Parik Bunta. oleh laporan audit, Tuan Speaker. Baik, Yang Berhormat Jadi Parik Bunta, apa yang disebut ini berkaitan dengan laporan audit. oleh Ini berkaitan dengan laporan saya audit. sedang bercakap, Baling. Tak boleh macam ni, Baling. Tak, saya minta. Sabarlah. Okey, Kita terima sedang kasih. Saya bercakap tunggu. untuk memberi Okey, terima kasih. penjelasan Saya tunggu, kepada saya tunggu. Dewan Okey, dan saya tunggu. bertanya kepada menteri. Kenapa Baling terlalu defensif dalam hal ini? Saya tak Bukan. sebut pun nama Saya Baling. ada dokumen. Saya tak Ini sebut laporan pun. audit Saya hanya 2016. menyebut, Ini laporan audit ini 2017. laporan Baling tanya audit menteri lah nanti. Menyatakan bahawa Lepas tidak tu ada menteri kesalahan. dah. Tak Saya payahlah dokumen. ganggu saya Jadi, sehingga bagilah apa saya mesej keluar. yang saya nak sampai ini tak dapat didengar oleh menteri dan juga Dewan Betul lah serta Yang speaker. Berhormat. Kalau Yang Berhormat Jadi saya minta bahas, saya supaya dengar. jangan Yang mengganggu Berhormat bagi saya. saya peluang, saya tunggu. Tadi Baling Speaker, ada sebut kenapa kita saya dah melatih. jemu lah dengan tabung haji. Saya ingat, saya nak cadang lah, speaker.
bab tabung haji ni kita dah jemu dengar Tuan dah. Speaker, siapa bagi Saya nak ruang dia cadang. puncak, Tuan Kita Speaker? tubuh saja Arisana Tuan Suranjaya Speaker. dan kita yang lebih adil. Itu tidak boleh. Sekarang Asal- ini asal kita dekat di Tabung Haji. dalam perbahasan. Ini floor Parit Bunta. Ini kita bincang, Tuan Speaker, Tanjung Karang. Sekarang kita berbincang, duduk dulu. Saya bercakap, Okey. duduk dulu. Sekarang ini adalah kita berbincang tentang komitmen kerajaan. Adakah dia akan meneruskan? Sebab ini melibatkan Kementerian Keuangan. Dan saya menjelaskan bagaimana Kementerian Keuangan terlibat dalam isu ini. Dan tadi ketika kita menyatakan bahawa Kementerian Keuangan telah memberikan komitmen, jaminan. Dan saya ada surat ini. Saya ada surat ini bertarikh 27 Mei 2019 yang menyatakan surat sokongan keuangan bagi urus harta jemaah sendirian berhad, syarikat milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan. Pedap Tadi RM1. yang disebut, Pedap Muhammad, RM1. tadi- Harta dah tukar dah. ini Berniaga undang-undang berniaga macam tu. Yang Muhammad, Ini tidak dijamin. Yang Muhammad Parit Bunta. 100 juta je Yang bayar. Muhammad Parit Bunta. 19 bilion tu. Kejap balik. Yang Muhammad Parit Bunta, kalau yang Muhammad Parit Bunta masih pergi kepada elemen-elemen yang mendalam, walaupun this is yang Muhammad punya lantai, this is your floor, yang Muhammad akan mengundang respon dan provokasi daripada ahli-ahli yang mana disebutkan nama Tuan spesifik. Speaker, I beg to differ with you. I Saya- have not kejap, Yang mentioned Berhormat. any name. Ya. I have not mentioned Parit any Bunta. name. Mention pengerusi tabung haji. Yang Berhormat, Yang Berhormat, bawah 36 dalam betul Yang Berhormat, dalam peraturan bahawa bila Yang Berhormat menyebut tentang benda spesifik, walaupun dia lantai Yang Berhormat, respon akan dinyatakan ataupun diajak untuk klarifikasi. Memang kita bersetuju bahawa Yang Berhormat Menteri akan menggulung dan Yang Berhormat Menteri akan menjawab bagi pihak kerajaan. Itu kita setuju. Tetapi kalau kita pergi kepada isu yang sama, kita akan membuka kepada lebih banyak tahap-tahap provokasi. Jadi kalau Yang Berhormat rasa nak pergi pada poin yang kedua, mungkin dalam masa yang tinggal untuk Yang Berhormat, kita boleh respon kepada poin kedua. Ya, I beg to differ sebab keseluruhan ucapan saya, Tuan Speaker, I beg to differ, I'm sorry. Saya punya ucapan semua ada kaitan dengan semua perkara Kalau ini. macam itu Yang Berhormat, Bermakna, kita akan contohnya, Tuan Datuk Yang mempunyai Dipertua, banyak respon daripada- Datuk Yang Dipertua, tabung haji Tuan 2014, 15, 16 Speaker. bagi laporan kewangan. Point Pakatan saya. Harapan tak bagi satu pun sampai hari. How Tuan can he Speaker, debate inilah- with me? inilah yang- Kerana dia tidak ada fakta. Tuan Kami Speaker. ada laporan kewangan yang telah dibentangkan Tuan dalam Speaker. parlimen. Ini Jadi dua itu kali persoalan diganggu saya saya, dengan Tuan Speaker. YB Parit Bunta. Tuan Speaker, saya nak Janganlah jelaskan bila Ini floor Saya Parit ada Bunta. surat. Ini floor Parit Bunta. Saya ada Bagi surat Parit Bunta keputusan jalan. daripada audit negara. Ini floor Parit Bunta. isu yang menjadi 2016, kepentingan 2016. nasional Saya ada surat. diganggu oleh baling Lepas tiap tu kali harta saya tabung nak haji dah tukar nama menjelaskan kepada UJSP. kepada orang ramai. Ini Tak bayar masalahnya, duit, Tuan baru bayar Speaker. 100 juta. Dia nak Harga-harga. menutup. Janganlah Barang-barang ganggu, hotel, boleh. Menteri sign jual dengan RM10,000 ganggu. kepada Tuan Speaker. 4 buah hotel tu. Adakah- Kenapa? Apa Saya- ganggu ni? Kenapa saya tanya yang Muhammad Sensitif Menteri? sangat tu. Adakah Macam inilah Yang Berhormat. dia kena tahu bisnes. kalau- Takkanlah tukar 4 hotel punya property bagi RM10,000. Come on lah, Menteri. yang Bagi ni- menteri lah jawab. Yang ni, Parit Bunta UJSP. kemukakan soalan pada menteri. Yes. Bagilah menteri UJSP. jawab. Sebut nama pengurusi tabung haji. Syah Alah, Alam duduk diam. dikemukakan Dia pada tak sebut menteri. salam. Dia sebut pengurusi tabung haji. Keuangan. Jadi Dia nak guna Kementerian poin Keuangan untuk makan debat selit dengan ni. Muhammad ni. Kenapa dia Debat dengan selalu- saya dalam parlimen dulu. Yang Berhormat, Kenapa baling terlalu defensif dalam hal ini? Bukan Saya defensif. hanya Sebab bertanya saya kepada ada menteri. fakta yang penuh sebagai Tuan Speaker, bekas pengerusi Saya tabung rasa ada haji. poin penting kalau boleh Very bagi masa simple. saya landing. Saya ada nak landing lah. fakta Kalau begini and keadaan dia, berdokumen susah lah, yang Tuan Speaker. sah sebagai pengerusi tabung haji dulu. Yang ni masalah Tuan Speaker. Menteri Muhammad, Menteri balik. buang pekerja tak pedulikan orang Tuan Speaker, 300 dia ada masa. 630 hari dah kena Dia gantung ada sampai masa ni. nak debat dengan saya Tabayun 14 pun hari tak bulan. boleh buat. Simpan lah point itu. Nanti kita debat. Simpan Yang lah. Berhormat balik. Janganlah Simpan. kelirukan Ini saya Dewan nak Yang tanya Mulia kepada ni. menteri. Kerana you ada kuasa veto dalam tidak, parlimen, tidak. jangan kelirukan Dewan. Saya tidak I am my menirukan facts tu. Dewan. Dan kalau ini ada masalah hari sama ini Dewan, dia tangan dia tak bukan Tunggulah masa you debat lah, you ada facts. Masalahnya. Silakan Tuan Parit Speaker, Bunta. saya bolehlah saya landing dengan gangguan-gangguan ini. Silakan, Pertama,
dia mempertikaikan tidak ada jaminan kerajaan. Saya menyatakan ada jaminan kerajaan. Mana bukti? Tunjuk. La Tunjuk ilaha bukti sekarang. illallah, Muhammad Menteri Rasulullah. Pekan Menteri Baling, tunjuklah. Saya ada baling, bukti. baling. Saya ada dokumen. Subhanallah. Parit Buta tak ada dokumen. Sebab Cakap itu dalam saya parlimen nak tanya boleh lah. Bohong. Kepada menteri. Cuma cakap kat luar. Paling Saya sensitif tak sangat tanya ni. kepada jaminan yang saya telah habis nyatakan masa. ini ada dalam Bukti mana bukti? komitmen. Komitmen. Kerajaan. Ada sekolah ke tak sekolah YB ni? La- Komitmen Muhammad, dengan balik. garanti tu apa benda? Dia biasa. Yang Muhammad Parit Bunta. Garanti dengan komitmen tu dua perkara yang Landing. berbeza yang berhormat. Landing yang Jangan Muhammad. kelirukan dewan. Saya ingin Yang Dengan menyatakan garanti ni lain, Speaker. sukuk ni kena ada Yang garanti by the government. Duduk. Kalau kami tu Tuan tutup Speaker. kedai, Yang Muhammad Parit Bunta landing. nak landing untuk jawapan tersebut, sila rujuk kepada tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2020 muka surat 59 dan 60 di bawah jaminan kerajaan yang disebut komitmen jaminan kepada penerima. Salah satu daripada 20 lebih penerima ialah urus harta jemaah sendirian berhad komitmen 20 saya faham. bilion. Saya dah baca 14 kali. Komitmen, jaminan kerajaan. bukan Soalan garanti, saya bukan kepada menteri, jaminan. apakah sekarang ini betul-betul komitmen. menteri dari Kementerian Itu dengan Kewangan jaminan akan dua meneruskan perkara yang ilaha Yang Muhammad Parit Bunta. Dengar dulu balik. Masa dah selesai. Terima kasih, biar menteri Tanya jawab. sikit lagi, Kementerian Kewangan dah selesai. sejauh manakah komitmen Masa dah selesai. Provokasi masa selesai. Sekarang saya jemput yang merakamkan kekesalan saya setiap Muhammad. kali saya berucap baling. Yang Muhammad Hulu Rajang. Ada? Yang Muhammad Hulu Rajang? Terima Ada? kasih